Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Mari kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Hari ini Ustazah akan mengajar bidang Al-Quran. Tajuk kita pada hari ini adalah Nun Sakinah dan Tanwin dan pengkhususan dalam tajuk idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham terbahagi kepada dua. Yang pertama, idgham ma'al gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Sekarang kita lihat pengertian idgham ma'al gunnah. Okey, pengertian idgham ma'al gunnah adalah memasukkan bunyi nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al gunnah beserta dengung. Okey, saya ulang. Pengertian idgham ma'al gunnah adalah memasukkan bunyi nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al gunnah beserta dengung. Cara bacaan idgham ma'al gunnah adalah dibaca secara dengung. Sekarang kita lihat huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Okey, iaitu yang pertama huruf mim, kemudian yang kedua huruf nun, yang ketiga huruf waw, dan yang keempat huruf ya. Paparan ini menunjukkan contoh-contoh kalimah yang mengandungi hukum idgham ma'al gunnah. Okey, contoh yang pertama adalah kalimah ayat riba. Okey, dalam kalimah ayat riba ni ada nun sakinah. Okey, ini adalah nun sakinah dan selepas nun sakinah adalah huruf ya. Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf ya. Jadi, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Kalimah ayat riba ni mesti dibaca dengung. Dan kadar dengung mestilah sekurang-kurangnya 2 harakat supaya kita dapat membunyikan dengung tersebut dengan betul. Okey. Contoh yang kedua adalah kalimah min waliyin. Okey. Saya ulang. Min waliyin. Okey, di sini terdapat nun sakinah. Selepas huruf nun sakinah ada huruf waw. Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf waw. Okey, kita tengok dalam contoh ni nun sakinah ni tak ada tanda sukun di atas dia. Jadi bila kita jumpa nun sakinah yang tak ada tanda sukun di atas tu, yang tak ada tanda apa-apa di atas dia, maksudnya itu adalah nun sakinah. Nun sakinah bertemu dengan waw, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah dan mesti dibaca dengan dengung. Baik, contoh yang ketiga. Kalimah amilatun nasibatun. Okey, saya ulang sekali lagi. Amilatun nasibatun. Okey, di sini terdapat tanwin. Di sini terdapat tanwin. Okey, tanwinnya yang mana? Okey, ini adalah tanwin. Okey, tanwin dhammatain bertemu dengan huruf nun. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Jadi hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah mesti dibaca dengung. Okey, contoh yang keempat. Kalimahnya adalah mim man mana'a. Saya ulang. Mim man mana'a. Okey, di sini terdapat nun sakinah.
Okey, nun sakinah, selepas huruf nun sakinah kita jumpa dengan huruf mim. Kita jumpa dengan huruf mim. Jadi hukumnya adalah idgham ma'al gunnah dan mesti dibaca dengan dengung. Sekarang kita masuk kepada idgham yang kedua, iaitu idgham bila gunnah. Okey, kita lihat pengertian idgham bila gunnah. Memasukkan bunyi nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa dengung. Pengertian idgham bila gunnah, saya ulang. Memasukkan bunyi nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa dengung. Cara bacaan idgham bila gunnah adalah dibaca tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada dua, iaitu huruf lam dan huruf ra. Sekarang kita lihat contoh-contoh bagi idgham bila gunnah. Contoh yang pertama adalah kalimah mir rabbihim. Okey. Kita lihat di sini kalimah mir rabbihim terdapat nun sakinah dan selepas nun sakinah kita bertemu dengan huruf ra. Okey, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dibaca secara tidak dengung. Bila dibaca dengan tidak dengung, tanpa dengung, maka kita tidak perlulah membaca dengan kadar 2 harakat. Tapi cukuplah kita baca dengan pendek sahaja. Contohnya mir rabbihim, supaya tidak berbunyi dengung pada bacaan tersebut. Kalimah yang kedua adalah kalimah yubayyin lana. Yubayyin lana. Okey, di sini terdapat nun sakinah bertemu dengan huruf lam. Nun sakinah bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Contoh yang ketiga, kalimah samaratir rizqan. Samaratir rizqan. Okey, di sini kita dapat lihat tanwin. Okey, tanwin kasratain bertemu dengan huruf ra. Tanwin bertemu dengan huruf ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Okey, kalimah yang seterusnya adalah kalimah yaumal la tajzi. Yaumal la tajzi. Okey, di sini kita dapati terdapat tanwin. Okey, tanwin yang mana tanwinnya? Okey, tanwinnya di sini. Okey, mim ni. Mim fathatain. Okey, mim fathatain ni ada tanwin. Kemudian ada alif selepas dia. Okey, alif ni tak kira lah. Kita tengok yang tanwin ni. Kemudian selepas tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Selesai sudah penerangan Ustazah berkaitan dengan tajuk idgham pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Ustazah sebentar tadi. Pesanan Ustazah pada murid-murid, jadikanlah bacaan Al-Quran sebagai amalan harian. Ustazah harap murid-murid dapat membaca Al-Quran setiap hari, walaupun satu ayat. Kemudian Ustazah harap murid-murid sentiasa memperbaiki bacaan Al-Quran ke arah yang lebih baik. Maksudnya kita dah belajar tajwid, Ustazah dah ajar, kemudian di sekolah kafah pun dah belajar tentang tajwid. Jadi murid-murid mestilah memperbaiki bacaan
Al-Quran murid-murid supaya menjadi lebih baik. Dari hari ke hari, bacaan Al-Quran murid-murid semakin bertambah baik. Kemudian, Ustazah harap murid-murid jagalah kesucian Al-Quran sebagai kalam Allah. Okay, jagalah kesucian Al-Quran sebagai kalam Allah. Okay, Ustazah nak murid-murid memuliakan Al-Quran kerana Al-Quranlah mukjizat yang masih ada sehingga sekarang dan akan kekal sehingga hari kiamat. Kemudian Ustazah harap murid-murid dapat meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi sebagai tanda memuliakan Al-Quran. Sampai di sini dahulu pembelajaran pendidikan Islam dengan Ustazah Adibah untuk hari ini. Jadi Ustazah ucapkan selamat belajar kepada murid-murid. Jaga kesihatan semua. Semoga murid-murid sentiasa bersemangat di dalam meneruskan kehidupan seharian. Jadi Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian. Dan Ustazah sudahi rakaman Ustazah pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.